Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti biasa di jam 2 petang anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM bersama saya Mira Nazir. Dan untuk hari ini, mata pelajaran yang akan kita pelajari merupakan PJK ataupun Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Tapi apa topik kita agak-agaknya kan? Tengok ni macam dekat hutan je, macam kita nak buat apa hari ni? Kita ada explorers ke? Kita ada treasure hunt ke? Nak tahu tu sekejap lagi. Nanti Mira akan jemput guru kita masuk. Nak tahu siapa cikgu kita, lelaki ke, perempuan ke? Sabar sekejap sebab seperti biasalah memandangkan kita masih lagi belum menang dalam usaha melawan pandemik COVID-19. Oleh itu kita kenalah patuhi kepada SOP seperti pakai pelitup muka. Nanti jangan lupa untuk sentiasalah cuci tangan anda menggunakan gel pembasmi kuman, terutama kepada murid-murid yang dah boleh kembali ke sekolah. Jangan lupa untuk bawa ya. Baik. Jomlah kita persilakan cikgu kita kan rasanya kan, sebab rasa macam tak seronok dah pula kalau saya nak mengajar. Saya pun tak tahu ni kita nak ada apa ni, explorers ke apa. Oleh itu, jom kita saksikan profil guru. Cikgu kita ni. Ya, Encik. Tahu tak cara nak gunakan benda ni? Ini namanya kompas kan? Okey, mana arah utara ya? Arah utara? Arah utara. Cuba Encik tengok kat situ. Okey. Mana arah utara? Nak tahu mana arah utara, nak tahu belajar tentang kompas. Di sinilah cikgu akan mengajar kita, iaitu Cikgu Ahmad Kamil. Baik cikgu dari SMK Manjelara Kuala Lumpur cikgu ya? Betul. Selamat datang ke kelas Mahir cikgu. Terima kasih. Terima kasih kerana sudi juga bersama dengan kami untuk hari ini. Baik cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita, mungkin kita boleh menjaga kita punya SOP seperti sanitize tangan kita menggunakan gel pembasmi kuman. Silakan cikgu. Okey, gitu. Okey, kemudian saya pula. Kemudian barulah kita boleh buka kita punya pelitup muka. Dan simpankan di dalam bekas sepatutnya lah ataupun sampul pelitup muka. Baik, ini cikgu punya sampul kan? Ya, betul. Ini saya punya. Cikgu Kamil, saya kan orangnya berbaju kuning. Okey, cikgu, saya nak tanya cikgu lah. Hari ini cikgu, kita nak belajar apa sebenarnya? Tadi cikgu masuk-masuk bawa kompas, tanya saya mana arah utara. Okey, untuk hari ini sebenarnya kita akan mempelajari tentang orientering dan pandu arah. Okey. Itulah jadi, kita punya topik kita hari ini, iaitu pandu arah. Pandu arah dan orientering lah. Dia macam treasure hunt jugalah, tapi kali ini kita lebih menggunakan peta dan menggunakan kompas. Wow, okey, tak sabar nak tahu. Sebab saya pun nak belajarlah dengan cikgu macam mana nak guna kompas semua tu kan. Okey, apa pun pengenalan saya nak bagi itulah tentang orientering. Orientering ni sebenarnya telah diperkenalkan di Sweden pada tahun 1918, yang mana ianya diperkenalkan oleh para tentera sewaktu mereka melakukan aktiviti redah. Jadi mereka menggunakan pandu arah
di samping itu mereka melakukan aktiviti fizikal, mungkin berlari sambil menggunakan kompas lah. Dan yang memperkenalkan orientering ni ke seluruh mungkin di peringkat antarabangsa iaitu Major Ernst Kilander. Dia yang memperkenalkan kepada rakyat tempatan lah waktu-waktu itu. Wow, itu pengenalan kepada kompas ni lah di Ya, Sweden. betul. Kalau di Malaysia pula cikgu, waktu bila tu? Okey, kalau di Malaysia ni ianya telah diperkenalkan pada tahun 1983 dan kalau tak silap saya, pertandingan pertama diperkenalkan untuk orientering adalah pada tahun 1988. Jadi orientering ni sebenarnya dia banyak. Okey, orientering yang pertama orientering merentah desa, orientering bermarkah iaitu melibatkan skor, orientering bukit, orientering berganti-ganti dan star orientering. Jadi memang banyak, tapi untuk hari ini kita akan memperkenalkan mungkin di sekolah kita tentang star orientering. Baik, maksudnya kita nak belajar pandu arah ni bukan sekadar untuk kita guna explorers dalam explorers Tidak. je, dalam treasure hunt je, bukan cikgu. Tidak. Ada banyak Lagi sebenarnya. Itu tentang orientering. Kalau variasi pula bagaimana cikgu? Adakah Okey. sama variasi dan orientering? Okey, variasi ni sebenarnya contoh dalam orientering ni kita banyak berlari sebenarnya, berlari ataupun berjalan. Tapi kalau dalam variasi yang lain macam sekarang ni mungkin kita boleh menggunakan basikal, bermotor, berkayak. Bermotor Ya, boleh? bermotor mengikut pada keadaan muka bumi. Tapi saya tanya, kalau bermotor ataupun berkayak tu adakah Ya. menggunakan kompas juga? Sama juga dia tetap menggunakan kompas. Sebab kita nak pergi daripada titik A ke titik B kan. Jadi kita kena tahu arah bearing dia dalam pandu arah lah. Tapi kalau dalam kompas pula, dalam orientering, kita sebenarnya peta yang paling penting sekali sebab kita dah tahu keadaan kawasan tersebut. Tapi tanpa peta kita tak dapat nak pergi ke lokasi yang telah ditetapkan. Jadinya di akhir pelajaran murid akan dapat melakukan aktiviti pandu arah dengan menggunakan kompas, peta dan kad arahan. Dan murid juga dapat melakarkan dan menjelaskan laluan pandu arah berdasarkan tugasan yang telah disediakan oleh guru-guru lah. Dan macam biasa, bab keselamatan memang kita titik beratkan. Jadi apa-apa aktiviti dalam pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan sekalipun di sekolah ke di mana-mana, bab keselamatan memang kita terapkan. Baik. Cikgu, ini masuk untuk murid-murid tingkatan 3 kan cikgu? Ya, untuk murid-murid tingkatan 3 KSSM. Wah, okey. Jadi murid tingkatan 3 mesti dah familiar dah dengan topik kita belajar hari Ya, ini. betul. Saya nak tanya juga, kenapa topik ni diperkenalkan dalam subjek PJK ni cikgu? Okey, pertama sekali sebenarnya murid-murid ni di sekolah rendah lagi, mereka telah diperkenalkan tentang pandu arah. Jadi mungkin arah angin, di mana barat, di mana timur. Jadi kita memperkenalkan dia pula ke dalam KSSM tingkatan 3 yang mana benda ini yang mereka akan guna pakai. Betul? Jadinya kalau dalam penggunaan kompas, mereka tahu macam mana nak gunakan kompas. Betul. Ataupun bila dapat peta, dia tahu macam mana nak membaca peta. Bukan sekadar tengok peta tapi tak tahu mana arah utara. Betul. Jadinya kepentingan tu adalah cukup baguslah untuk murid-murid mempelajari subjek kompas dan pembacaan peta ni. Orang selalu kata, alah PJK ni kita main kat padang je. Ya, betul. Rupanya bukan. Dia sebalik tu Bukan. kita ada juga belajar kompas, pasal peta. Bila sebut Ya. pasal semua tu kan cikgu, itu antara survival skill juga kan Ya, cikgu? betul. Memang betul. Dan sebenarnya benda ni bagi saya beriadah bersama keluarga pun boleh. Tak semestinya kita nak masuk pertandingan bila kita nak melakukan orientering ataupun pandu arah ni. Bila mereka kata nak melakukan aktiviti bersama keluarga pun, bersama satu kumpulan-kumpulan kecil ke atau sebagainya, berpandukan map yang telah disediakan, mereka tetap juga dapat boleh melakukan aktiviti di samping menjaga kesihatan fizikal mereka. Oh, baik. Okey, saya pun tengah tertunggu juga lepas ni apa aktiviti lepas ni, sebab nampak banyak ni ada rumah dan sebagainya. Tapi sebelum tu itulah. cikgu, kita berhenti berehat dulu, boleh cikgu? Boleh. Okey, kita berhenti berehat dulu di rumah. Jangan ke mana-mana, hanya di Mahir. Okey.
kembali kita di Mahir. Okey, cikgu sebelum kita mulakan lagi mendalam, saya tengok cikgu dah ready dengan ada peta semua tu kan. Saya tanya kepada cikgu, topik yang akan kita pelajari sebenarnya hari ini kan, mula diperkenalkan sejak bila? Sebab ni waktu saya belajar PJK dulu macam tak ada pula belajar pandu arah semua ni. Okey, kalau dulu dia pakai KBSM. Sekarang ni kita pakai KSSM. Jadi untuk subjek tingkatan 3 ni diperkenalkan pada tahun 2017. Okey, jadinya bila dah diperkenalkan untuk KSSM, sebenarnya memang ada perubahan. Mungkin generasi-generasi yang dulu, kenapa pula tiba-tiba aktiviti PJK ada pula kompas, ada pula peta kan? Masing-masing mungkin terkejut bila tengok rancangan ni, mungkin macam, alamak, bila pula PJ ada belajar tentang kompas dan peta kan? Jadi ianya adalah kesinambungan dalam aktiviti untuk melakukan aktiviti fizikal. Wah, terasa kertu diriku. Ya, betul. Baik, okey cikgu, mungkin cikgu boleh teruskan dengan belajar peta pula ni. Okey, alatan utama yang perlu ada waktu kita nak melaksanakan orientering dan pandu arah, iaitu peta. Okey, peta macam ni saya pergi ambil peta yang saya rasa semua orang tahulah, ini adalah Stadium Nasional Bukit Jalil. Okey, kalau kata nak tengok secara live pun sekalipun, kita boleh tengok dari handphone kita buka Google Maps, so kita boleh zoom kat situ, kita boleh nampak biarpun kita nak tengok kat kawasan perumahan rumah kita. Tapi bila saya terjemahkan ke dalam bahagian 3D pula, dia akan keluar macam ni. Okey, dia akan keluar macam ni. Kan bila keluar macam ni, dia tak sama macam yang di atas ni, dia berbeza. Tapi bila kita nak melakukan aktiviti orientering, kita kena keluarkan peta ni tadi dan kita kena lakarkan seperti ini. Ini adalah peta orientering. Yang mana di peta orientering ni, dia ada skala 1/5000, lepas tu ada petunjuk dia, lepas tu ada jalan raya, dia punya jalan, pagar, tembok, bangunan, wakaf dan ciri-ciri buatan manusia, termasuklah tebing curam dan kolam. Ini memang ada di dalam peta orientering. Baik. Cikgu, saya tanya, kenapa kalau kita nak buat peta orientering, kita kena terjemahkan di dalam bentuk tu, cikgu? Okey, pertama sekali, dalam orientering dia tak boleh ada macam perkataan-perkataan macam ni. Tak boleh. Dia nak ada yang cukup ringkas sebab kita nak tahu permukaan buka bumi sahaja. Okey, yang kedua, bila kita tengok dekat sini, dia ada garisan utama dan kalau kata paling utama sekali, mesti ada arah utara. Ada arah utara. Contoh macam sekarang, bila kita buka di kompas, Google Maps, bila kita keluarkan di handphone kita, kita akan tengok kenapa dia menghala sengit. Dia tak tegak macam kita tengok handphone. Betul. Mana yang sengit tu adalah ia menghala ke arah utara. Itu sebenarnya ramai orang tak tahu. Bila tengok buka Maps, kenapa dia sengit? Sebenarnya yang sengit menghala ke atas itu adalah utara. Baik. Apa-apa pun akan menghala ke utara. Apa pun akan menghala ke utara. Okey, alatan yang kedua pula yang kita boleh nampak dekat sini adalah penebuk, kompas dan kad kawalan. Contoh untuk kompas ni sebentar lagi kita akan belajarlah macam mana kita nak melaras kompas, menggunakan kompas. Macam mana kita nak tentukan arah utara. Dan kita tengok di bahagian penebuk. Okey, untuk penebuk ni sebenarnya penebuk ni digunakan untuk apabila peserta ataupun murid sampai ke lokasi yang telah ditetapkan, penebuk itu sebagai bukti yang mereka telah sampai. Itu maksudnya penebuk. Macam mana? Kejap lagi tebuk kad kawalan yang kita nampak dekat bawah ni tadi. Okey, boleh. Dan ini adalah penanda kawalan ataupun checkpoint tadilah. Checkpoint ni diletakkan di tempat-tempat yang telah kita tetapkan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, ianya mudah dilihat. Okey, maksudnya bila mudah dilihat, bila kita tengok dari segi warna. Untuk orientering, warna yang universal, maksudnya warna yang memang mereka gunakan adalah dua warna sahaja, iaitu warna putih dan warna oranye. Okey, jadi dua warna ni kalau kata kalau kita nak melaksanakan orientering, kita kena perlukan gunakan dua warna ini. Okey. Tak bolehlah nak guna warna macam warna hijau ala-ala daun ke, tak boleh. Tak boleh. Ianya perlu mudah untuk dilihat. Baik, faham. Okey. Di setiap contoh kalau kita tengok di bahagian aktiviti nanti. Okey, apabila kita melakukan aktiviti, contoh daripada permulaan titik A ke titik B, kita akan melalui ciri-ciri semula jadi.
Contoh kalau kata di satu kawasan ladang ataupun sebagainya, adanya ciri-ciri semula. Sebagai contoh yang kita tengok dekat sekarang ni kan, okey, kita terpaksa buat model pokok, lepas tu pagar, rumput, pagar. bangunan, lepas tu ada batu kat sini kan. Itu adalah ciri-ciri semula jadi dan ciri-ciri tumbuhan seperti penjuru sempadan pokok. Contoh kalau kata kita berada di satu kawasan hutan, mesti akan ada penjuru. Maksudnya di hujung pokok tersebut ada satu penjuru, itu dipanggil adalah sebagai penjuru hutan. Dan ciri buatan manusia pula, okey, ciri buatan manusia seperti contoh bangunan, okey, bangunan mesti diletakkan penanda ini di penjuru bangunan. Okey, kita tak boleh letakkan di dalam bangunan, tak. Kita kena letakkan di penjuru. Dan selain itu penjuru pagar. Kalau adanya pagar, kita kena letakkan di bahagian penjuru pagar. Oh, kenapa cikgu? Kenapa kena kat penjuru pagar? Tak boleh ke? Dekat belakang pagar ke? Oh, tak boleh. Atas pagar Dia ke? sebenarnya untuk orientering ni, kita nak bagi peserta tu nampak penanda yang telah kita tandakan. Faham. Kalau dia tak nampak, jadi mungkin satu masalah dekat dia. Jadi bila dah nampak, dia boleh bergerak ke checkpoint yang kedua. Sebab dalam orientering, ia menekankan dalam mengejar masa. Siapa yang dapat sampai awal, sampai cepat. Lepas tu siapa yang dapat mengikut kad arahan, melakukan menebuk kad arahan dengan betul, ianya dikira sebagai pemenang. Wah, faham. Dan ini dah alatan-alatan yang akan digunakan juga dalam orientering. Apa? Orientering. Orientering. Faham. Baik, cikgu. Okey. Cikgu Ini nak alatan tunjukkan tadi. saya penggunaan kompas kan, cikgu? Ya, saya akan menunjukkan tentang kawalan bagaimana kita nak menggunakan kompas. Okey, jom. Tapi sebelum tu, saya dah jom dah ni. Tapi sebelum tu, okey, untuk aktiviti, contoh ni untuk gambar aktiviti. Baik. Okey, murid kalau kata di sekolah ataupun di mana-mana kalau mereka nak menggunakan satu kawasan, okey, mereka terjemahkan seperti yang saya cakap tadi lah, kompas ni ambil daripada GPS, dia kena lakarkan. Lepas tu adanya petunjuk. Lepas tu kalau kata dia nak mulakan aktiviti macam pertandingan tadi, okey. Macam pertandingan tadi, dia macam inilah, dia kena melakar balik. Setiap seorang dibekalkan dengan peta. Semua dapat peta yang sama. Tapi daripada titik ataupun landasan tu tadi, dia perlu salin sendiri. Dia kena salin sendiri. Okey. Sebagai contoh, kalau ada dekat permukaan di apa? Mana cikgu? Di sini, ini adalah lakaran landasan. Baik. Nanti kita akan lihat lebih terperinci lah. Jadi murid kena lakarkanlah semula. Dia kena lakar semula. Faham. Okey. Ini kad kawalan ni tadi. Okey, kalau dekat kad kawalan ni dia ada nama. Lepas tu dia ada ikut mungkin untuk membuktikan yang mereka ni telah sampai, lepas tu ataupun melewati ke checkpoint yang telah ditetapkan. Contoh kalau kata di Kompleks Sukan Bukit Jalil ni, kita letakkan katakanlah permulaan di sini. Kita ada 7 checkpoint. Maksudnya mereka perlu melalui ke 7 checkpoint ni tadi dan akhirnya kembali ke kawasan penamat. Okey. Baik. Saya nampak dekat kad kawalan ni kan cikgu ada 17, 18, 19 ni apa cikgu? Itu checkpoint sebenarnya. Bergantung berapa banyak checkpoint lah. Ya, contoh macam yang ada dekat atas meja tu. Mungkin Mira boleh tunjukkan kan yang kad kawalan untuk. Yang mana? Oh, yang ni. Itu Okey. adalah contoh kad kawalan lah. Baik. Yang kalau ini. di sekolah mereka lebih buat mungkin macam ni je dah cukup dah untuk mereka. Dan selepas itu mereka akan gunakan penebuk untuk membuktikan yang mereka dah sampai ke tempat yang telah ditetapkan. Kita tebuk setiap kali sampai satu poin ke habis? Setiap contoh kalau kata checkpoint pertama, kita pergi kat checkpoint pertama, kita pakai penebuk di checkpoint pertama. Okey, lepas tu kita pergi ke checkpoint kedua, penebuk di checkpoint kedua telah tersedia. Contoh bila tengok dekat gambar sini, bahagian penebuk ni dia ada jarum. Betul. Dia ada paku. Jadi di setiap checkpoint sebenarnya paku dia berbeza-beza. Itu kalau mereka menggunakan penebuk. Kalau mereka tak ada penebuk, kalau mereka nak gunakan mungkin dekat rumah ataupun di kawasan komuniti ataupun di sekolah, mereka menggunakan color krayon, color warna. Dan yang paling terbaru sekarang kalau kata mereka lebih advance, mereka boleh menggunakan QR code. Oh, ya ke cikgu? Kita sampai ke checkpoint, kita QR code. Sebab masing-masing ada handphone. Macam sekarang lah, mana-mana kita pergi nak masuk ke kedai makan ataupun sebagainya, semua kena scan QR code. Betul. Kan? Jadi,
teknologi membantulah. Banyak membantu. Okey. Yelah, sebab cikgu katalah setiap checkpoint kena ada penebuk yang berbeza. Betul. Kalau ada sampai 20 checkpoint, berapa banyak penebuk pula kan cikgu? Ya, betul. Okey, faham. Kalau yang tentang peta ni pula, tadi kan cikgu kata teknologi banyak membantu. Sekarang tak payah guna penebuk, kita scan guna QR code sahaja. Kalau untuk peta ni pula, kenapa kita kena guna juga peta lakaran untuk pandu arah ni? Tak boleh ke kita guna sahaja peta macam inilah Google punya peta? Okey, kalau ikut Google punya peta ni, dia terlalu complicated. Jadi segi penerangan kat sini, dia tak ada pun kat sini kan. Kita hanya tahu tempat. Contoh kalau kata orientering, okey, perbezaan antara kompas dengan kalau kita menggunakan GPS. Okey, kalau GPS ni kalau kata Mira nak pergi mana-mana kalau membawa kenderaan, GPS ni dia dah tetapkan mana laluan yang paling mudah, paling cepat dan tak jam. Okey, tapi kompas kita tetapkan laluan kita sendiri. Contoh kalau kata kita nak melakukan aktiviti orientering di kawasan ladang atau sebagainya, kita tak semestinya kita nak guna GPS kan. Mungkin laluan tu tak sesuai ataupun tempat tu memang tak boleh pun GPS nak tetapkan laluan kita. Tapi kalau kompas, kita hanya buka di kompas dan bila lihat kita tengok checkpoint yang laluan yang kita nakkan dan kita terus pergi mengikut laluan kita sendiri. Kalau ada sungai depan tu, takkan kita nak meredah sungai. Mungkin kita cek jambatan dulu barulah kita pergi ke tempat tersebut. Maksudnya sebab itulah kita kena guna juga peta pandu arah ni. Dan di sekolah murid-murid diajar ke cikgu untuk membuat peta? Kalau di sekolah, kita gunakan peta sekolah lah. Peta sekolah. Maksudnya semua sekolah ada peta kebakaran. Jadi di setiap peta kebakaran tu dia ada pengenalan ataupun tunjukkan di mana peta sekolah tersebut. Maksudnya kalau di kantin dekat mana, perpustakaan di mana. Tapi kita kena keluarkan mengikut blok-blok yang telah seperti yang saya tunjukkan ni lah. Okey. Maksudnya kat sekolah pun dia ajarlah nak buat peta ni. Kena ada petunjuk dan sebagainya. Kena ada tajuk. Peta mesti kena tajuk juga. Tapi ini tak keluar dalam peperiksaan lah cikgu. Sebenarnya ada. Oh, ada. Untuk peperiksaan mereka keluarkanlah kan. Okey. Contoh kalau kata dalam mata pelajaran geografi pun mereka dah belajar tentang penggunaan kompas ni. Betul. Jadinya tak ada masalah untuk mereka dalam mereka menggunakan kompas ataupun ketika mereka melakukan aktiviti orientering di sekolah. Baik, faham. Jadi di sekolah mungkin aktivitinya berbeza cikgu. Ya, berbeza, cukup berbeza. Dan kalau orientering di sekolah ni sebenarnya boleh melibatkan daripada semua orang. Cikgu-cikgu pun boleh, cikgu-cikgu pun murid, terlibat. ibu bapa pun boleh terlibat sebenarnya. Kan, dia tak mengikut umur. Siapa-siapa boleh terlibat sama. Contoh kalau kata murid-murid ni dah tahu menggunakan kompas atau membuat aktiviti orientering ni di sekolah, mereka boleh buat aktiviti orientering ni di kawasan komuniti. Boleh melibatkan semua orang. Faham. Baik, faham. Macam kita buat treasure hunt lah kan. Tapi ini kita gunakan bearing, kita gunakan kompas, kita gunakan peta. Baik, saya di sekolah dulu, saya terlibat dengan ni je lah, merentas desa cikgu. Boleh lah cikgu. Okey, dalam orientering pun ada orientering merentas desa. Macam saya terangkan dalam permulaan tadilah. Baik, kalau kita nak tahu lebih lanjut lagi tentang pandu arah ni dengan Cikgu Ahmad kami, kita berhenti berehat dulu cikgu, boleh? Silakan. Okey, kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, hanya di Mahir.
Baik, kembali kita di Mahir. Masih lagi bersama dengan Mira, Cikgu Ahmad Kamil dari SMK Manjelara Kuala Lumpur. Hari ini kita nak belajar aktiviti pandu arah. Tadi kita dah belajar dah mengenai kompas, mengenai peta dan sebagainya. Tapi kali ini Cikgu nak ajar dengan lebih mendalam, iaitu Cikgu nak ajar Mira dan semua murid-murid di rumah bagaimana sebenarnya cara penggunaan kompas yang tepat. Betul Cikgu? Betul. Macam mana Cikgu caranya? Okey, untuk anatomi kompas, dia adanya jarum magnetik, garisan melaras, arah pergerakan dan tapak lutsina. Okey, sebagai contoh kita boleh tengok dekat sini lah. Baik. Okey, Mira. Okey, ini adalah tanda arah dia. Kalau kata kita nak menghala ke depan, kita ikut arah ke sinilah. Dan ada perumah kompas, tapak lutsina, jarum magnetik, dia ada dua warna, merah dan hitam. Lepas tu garisan melaras. Cikgu, jarum magnetik ni kenapa dia ada dua warna Cikgu? Okey, memudahkan kita mengenal pasti mananya arah utara. Oh, kalau arah utara dia berwarna? Warna merah. Berwarna merah. Warna Baik. merah. Macam mana pun dia akan tetap dengan warna merah. Okey, faham. Okey. Dan juga garisan melaras tu pula? Sama, okey, garisan melaras ni yang bahagian dalam ni. Okey, ni ada warna merah dan warna hitam. So kalau kata arah utara adalah ke bahagian atas lah, mengikut anak panah. Jadi maksudnya kita boleh pusing-pusing lah garisan Boleh. melaras tu. Ini kita akan laras nanti. Kalau kata kamera bergerak 80 darjah. Okey, 80 darjah, macam mana kita nak laraskan kompas ini ke arah 80 darjah mengikut kad arahan yang telah Ditetapkan lah. Yang tapak lutsina ni untuk pegang kompas tu. untuk pegang kompas, ataupun kita nak buat sini ada garisan. Kat sini nanti kita akan tunjukkanlah lebih terperinci. Baik, faham. Okey. Jadi cikgu nak tunjukkan saya cara Okey, penggunaan. sekarang ni kita nak tengok macam mana kita nak melaras kompas. Okey, pertama sekali, kompas ni dia ada banyak. Yang paling biasa sekali ini adalah kompas orientering lah. Dan ada kompas untuk military, untuk askar lah. Dan ini Mira akan gunakan nanti. Baik. Tapi untuk hari ini, kita tengok ini memandangkan kita tak boleh nak buat aktiviti dekat luar. Saya boleh tunjukkan secara menggunakan simulasi yang kita tengoklah, gambar-gambar ni semua ni kan. So, kita nak tengok bagaimana kita nak melaras ataupun kita nak tahu bearing. Contoh macam sekarang ni dia ada checkpoint 1, checkpoint 2, checkpoint 3 dan kembali kepada tempat asal lah ataupun permulaan tadi. Pertama sekali Mira, Mira boleh ambil kompas yang dekat situ. Mira punya. Mira boleh tengok. Macam sekarang ni kita nak tengok mana arah utara. Mana arah utara Mira? Arah utara ke sana cikgu. Okey. Betul ke cikgu? Cikgu kata ikut jarum merah. Betul. Okey, betul. Okey. Betul. Betul. Maknanya betul lah tu. Betul. Okey, betul lah. Bila ikut jarum merah, sebagai contoh kita nak tengok dekat sini Bila kita dah tentukan arah utara, sekarang ni kita nak pergi ke checkpoint yang pertama. Kenapa saya letakkan blok-blok bangunan dekat sini? Ini menunjukkan di atas landasan ni kita nak menempuh ataupun bangunan ni, kalau ada kolam takkan kita nak tempuh kolam. Betul. Jadi kita perlu pilih laluan. Jadi bila kita pilih laluan, dekat sini kita nak tentukan bearing yang pertama. Kita nak tahu arah utara sana, tapi dia dah bagi laluan ke sebelah sana. Kalau saya keluarkan benda-benda kotak ni dekat sini, kita akan nampak landasan. Inilah landasannya. Ini adalah landasan yang telah ditetapkan. Maksudnya daripada permulaan dia akan pergi ke checkpoint yang pertama. Kita nak tahu berapa bearing ni sebenarnya. Lepas tu daripada checkpoint yang pertama ke checkpoint kedua, berapa bearing dia, dan daripada checkpoint kedua ke checkpoint ketiga, berapa bearing dia. Itu yang kita nak murid-murid ni tahu dalam penggunaan kompas. Tapi kalau dalam pandu arah, itulah sebenarnya kita kena tahu bearing. Kalau orientering kita mungkin tak perlukan kompas, tapi kita dah tahu keadaan sekeliling, kita boleh bergerak dengan menggunakan peta. Itu beza dia. Tapi macam sekarang ni kita nak tahu penggunaan bearing. Kita nak tahu berapa bearing ni sebenarnya. Kan? Kita nak tahu berapa. So ini pentingnya tadi, garisan yang tadi. Sekarang ni kita dah tahu arah utara ke sana. So bila kita gerakkan mengikut garisan pergi ke sana. Okey. Kita laraskan tadi. Maknanya utara sana. Betul. So N dekat atas ni tadi, kita pusingkan. Kita pusingkan N. Pusingkan N mengikut arah utara ni yang telah saya tandakan tadi. Okey. So dekat situ kita boleh nampak bacaan bearing dia. Dekat sini ada satu garisan hitam. Garisan hitam mana cikgu? Okey, di bahagian belah sini. Okey. Kalau Mira nak tengok lebih, dia ada garisan hitam dekat sini. So dekat sini kita boleh kira. Maknanya bearing menghala daripada permulaan ke checkpoint yang pertama adalah 70. Macam tu. So kita akan bergerak mengikut 70 lah. Maknanya kita pegang kompas macam ni. tu? Kita bergerak lah.
Tapi kalau kata kita pegang macam ni, kita kena ikut arah utara tadi. Kita tak boleh pegang macam ni. Utara ke sana, tapi kita mesti tunjukkan yang badan kita mesti bawa ke arah yang telah ditunjukkan. Maknanya 70. So kita akan bergerak 70. Kalau kata kita tersengit sikit, maknanya arah utara dah lari. Maknanya kita pergerakan kita dah salah. Ya. So kita akan ikut kompas. Okey, betul. So kalau kata kita jalan sampai ke sana, kita keluarkan kompas kita semula. Tengok betul tak? Okey, betul. Maknanya betul lah. Maknanya Tempat destinasi kita tu. Cikgu, pegang memang kena macam ni. Kalau saya nak pegang macam ni boleh tak, pegang cikgu? macam tu tak boleh sebenarnya. Oh, kenapa tak boleh, dia cikgu? memang kena laraskan untuk sebab jarum magnetik ni dia memang nak arah utara. Kalau kata kita tegakkan macam ni, so utara tu kat mana? Takkan kat atas ataupun ke bawah kan? dia Jadi dah kita lari. kena laraskan macam ni. Kena pegang macam ni. Baik. Bila kompas ni pula, kita tak boleh laraskan macam ni. Okey, ikut pergerakan. So kita kena bawa badan kita ni pusing arah utara. Okey, contoh macam sekarang nak cari arah utara kan? Okey. Okey, cuba laraskan arah utara. Di Baik. bahagian atas tu letak bahagian utara. Di end. Okey, end di Ni atas. ada anak panah tolak ke atas utara. Okey. Okey, so macam mana kita nak tentukan kita ni menghara arah utara? So kita kena pusingkan badan kita. Pusingkan badan kita. Betul-betul lurus. So kita tahu, oh depan sana utara. Ya, betul. Betul tak? Betul. So utara ke bahagian hadapan kita. Faham? Nampak? Sebab selalu tengok dalam filem kan, cikgu, tengok Jack Sparrow pegang macam ni macam tu kan. Itu lain, Itu kan? lain. Rupanya Dia ada ini dah magic. caranya. Dia ada magic tu Jack Sparrow kan. Okey, so macam tu. Okey, sekarang ni pula kita tengok ke arah yang kedua. Okey. Okey, daripada checkpoint pertama ke checkpoint kedua. Okey, kita dah letakkan ikut garisan ni tadi. Betul tak? Okey. Okey. Bila kita dah letakkan di sini, okey. So kita nak tahu daripada bearing checkpoint pertama ke checkpoint kedua berapa bacaan bearing dia. Betul tak? Betul. So kita kena ikut balik tadi. Kalau kata utara dia ke atas tadi, kita kena pusingkanlah dia. Kena ikut juga utara. Apa-apa pun ikut Macam utara. mana pun arah utara mesti ikut. Okey, dia laraskan. Bila kita dah laraskan arah utara, so dekat tanda ni tadi ada tulis 240. Jadi bearing daripada checkpoint pertama ke checkpoint kedua adalah 240. Itulah okey. guna pentingnya So, bearing. sekarang ni Mira dah tahu bagaimana nak menggunakan kompas. Baik. Okey, Ada sekarang kita aktiviti akan untuk buat saya aktiviti. ke? Memang ada Wow, okey. Sebab bila kita buat aktiviti bearing ni kita akan selitkan dengan aktiviti fizikal. So contoh bila Mira dah sampai ke checkpoint yang pertama, Mira akan baca kad, ada kad arahan dekat situ. Okey. So contoh mungkin Mira kena buat setajam ke, tekan tubi ke, ringkut tubi separa ke, buat Okey. segak ke ataupun sebagainya. Itu adalah aktiviti-aktiviti yang boleh kita selitkan. Sambil kita beriadah, kita selitkan aktiviti fizikal. Dia macam treasure hunt tapi dalam bentuk ada physical activity. Ya, betul. Okey, boleh. Mari Bersesuaianlah dengan keadaan sekeliling kita. Okey, contoh. Saya bawa kompas cikgu? Kena bawa. Okey, saya bawa kompas. Mula-mula saya nak tahu mana arah utara. Sekali lagi saya tanya, mana arah utara? Mana arah utara? Okey, pusingkan. Arah utara mahala ke depan, cikgu. Okey, cuba bergerak. Okey, sekarang kita minta Mira keluar sedikitlah. Okey, saya keluar sedikit. Cuba bergerak 3 langkah ke hadapan Okey. mengikut arah utara. Saya keluar So, maknanya depan Mira ni mungkin ada halangan. Kan? Bila ada halangan, Mira sendiri yang tentukan pergerakan. Tapi kita dah tahu arah utara adalah di depan. bahagian hadapan. Jadi mungkin Kan? saya tak boleh macam ni lah, cikgu. Saya Macam kena lalu keluar Boleh, macam tak ada masalah. Okey. Tapi bearing tu pastikan arah utara tu ikut seperti yang telah Mira tengok tadi. Okey, ini dia mahala ke depan jadi Okey. satu. Saya macam ni lah. Okey, 3 langkah. Betul, cikgu? Okey, betul. Okey. So, maksudnya kompas ni kalau kata kita hilang arah di dalam hutan. So, paling utama kita akan tentukan dengan cari arah utara dahulu. Okey, dalam kompas ni pula kadang-kadang contoh kalau ada besi kita boleh tengok. Kalau kata kita letakkan arah utara dekat sini, Baik. kita tak payah letak apa, kita letak mungkin gunting ataupun adanya besi. Ianya akan mengganggu jarum magnetik ni sebenarnya. Oh, kenapa, cikgu? Sebab ada tarikan besi dekat situ. Jadi sebenarnya kalau kata dalam penggunaan kompas, ianya memang sesuai dilakukan di luar. Maknanya outdoor. Kalau di dalam bangunan, kadang-kadang bacaan dia lari sedikit. Sebabnya adanya konkrit ataupun ada besi-besi yang berada dekat dalam bangunan ni lah. So, ianya mengganggu.
Okey, faham. sekarang ni kita akan buat aktiviti Mira. Okey, Baik. Mira pertama sekali Mira kena ambil kad kat dalam ni. Okey, saya di situ. Okey, walaupun kita buat aktiviti, kita kena menjaga penjarakan sosial kan, Ya, cikgu? betul. Okey, saya di sini. Oh, kompas saya jangan Kompor lupa. jangan lupa. Okey. Kemudian dah saya tahu ambil. ambil kad tu dulu. Okey. Okey, kat dalam tu. Ada kad di Okey, dalam. ada kad. Wow, Okey, apakah Mira ke depan kadnya? sikit. Okey. Okey, inilah mula 80 darjah. Okey. Apa sebenarnya tu cikgu? Mula 80 darjah ni cikgu? Mula 80 darjah. Jadi maksudnya Mira perlu melaraskan bearing tadi ke 80 darjah. Okey, saya dah tahu utara kat depan. Okey, cari Jadi, 80. pusing kan cikgu? Ya, pusing kan? 80. 80 macam ni cikgu, betul? Betul. So, badan Mira nanti dia Ke akan sini. tak boleh. Tak Kena jadi, ikut tak jadi, arah, tak jadi. 80. Okey. Depan tu mesti 80. Ke sini? Ya. Betul. Maksudnya, Akhirnya. kalau kata Mira bila ikut 80 darjah tadi, bearing tadi, okey, kata kalau adanya halangan. Macam kita buat macam ada halangan. Macam ni depan ni mungkin ada pokok, ada bangunan. Jadi Mira akan terus pergi ke 80 darjah tadi, mengikut bearing yang telah ditetapkan dan Mira boleh bergerak sekarang dengan Okey. membawa kad kawalan Dengan yang membawa. telah kita buat tadi. Okey, kad ni kena bawa juga supaya bawa. bila dah sampai ke checkpoint akan di-punch kan? Di-punch. Baik. Okey. Saya akan pergi mengikut koordinat kan cikgu? Bearing yang telah 80 darjah. Okey, Okey. 80 darjah. Saya pergi. Kalau ada halangan, Ada halangan elak. Tapi biarpun mengelak, bearing tu tetap takkan lari. Jangan Okey. risau. kita elak. Jangan langgar pula. Ya. Okey, kita elak sampailah ke sini. Ya, betul. Kemudian cikgu? Okey, betul. Dah sudah simpan kompas tadi. Okey, simpan kompas. Simpan kompas. Aha. Apa, boleh letak. Lepas tu Baik. Mira perlu ambilkan penebuk tadi. Penebuk. Penebuk ni tadi mesti punchkan mungkin dekat nombor 1 checkpoint Baik. dia ataupun checkpoint. Okey, kena punch tekan dengan dia. Okey, dah. Memang kena punch ke cikgu? Kalau Memang tak punch? kena punch. Kalau tak ada punch tadi kita akan gunakan warna lah, crayon baik. lah. Nampak Okey, tak? dah punch. Dah punch. Lepas tu ambil dekat dalam envelope ni dia ada arahan. So Baik. ini yang tadi saya cakap tadi. Ini ya. Saya Tak apa, cabut je tak apa. Saya cabut je lah cikgu. Cabut je lah. Saya Kan? tengok. Apakah arahan seterusnya? Apakah arahan dia? Tadi 80 darjah. 80 darjah betul lah cikgu Ya, kan? betul. Okey, arahan seterusnya. Wow, dalam ya isinya ni. Manakah? Contohlah, ini kalau kata kita nak buat aktiviti, kita boleh pelbagaikan, terpulang. Kita pelbagaikan. Mungkin nak jawab soalan ke apa ke sebagainya. Okey. Dia bagi bearing 160. Maksudnya daripada checkpoint kedua tadi ke checkpoint ketiga dia bagi 160. Lepas tu kan adanya apa? Lunges. Lunges. Lunges tu apa cikgu? Lunges Dalam apa? aktiviti fizikal lunges. Okey, lunges ni aktiviti ni sesuai diguna atau dilaksanakan untuk aktiviti kita punya lower part lah. So lunges ni kita kena bend, kita kena standby. Baik. Okey, bend your knee. Okey. Okey, lepas tu kita kena turun. Okey, Oh, lunges. macam tu. Okey. Saya boleh buat. Saya Okey. cuba lakukan cikgu. Saya letak di bawah boleh cikgu? Silakan, Okey, boleh. saya letak di bawah. Baik. Okey. Tangan di pinggang. Okey. Baik. Okey, Tangan di pinggang. seperti yang kita tahu, sewaktu kita melaksanakan aktiviti ni tadi, bila dia bergerak daripada checkpoint yang pertama ke checkpoint yang kedua tadi, maknanya dia dah mula sebenarnya dia dah mula stretching dah sebenarnya. Mungkin dia berlari. Ya. Sambil dia berjalan tu sebenarnya dia dah berpeluh, dia dah stretching. Betul. Jadi bila dia dah nak melakukan aktiviti yang telah ditetapkan seperti lunges tadi, so Mira maksudnya Mira dah dalam keadaan yang bersedia untuk melakukan aktiviti. Betul. So Mira boleh buat lunges sekarang. Lunges. Okey, tadi boleh tak cikgu tunjuk lagi sekali Tunjuk demo? sekali lagi. Tunjuk Okey, lagi saya sekali alihkan demo. lah bangunan Okey. besar ni. Lunges. Okey, first sekali macam biasalah kita kena berdiri. Baik. Okey. Lunges ni selalunya kita boleh buat dengan menggunakan alatan ataupun dumbbell ataupun pemberat sepulang. Tapi macam kita tahu kalau golongan perempuan dia suka buat lunges untuk bagi fit dekat bahagian dia punya lower part. Okey, Oh. bahagian pinggang dan sebagainya kan. Lepas ni nak saya buat turun, selalulah cikgu. Mesti. Okey, bila turun, Okey. okey, pastikan lutut dan hujung ni mesti selari. Okey. Selari. Dia tak boleh terlebih ataupun ke belakang. Dia mesti selari jari. So Okey. bila naik balik. Naik balik. Lepas tu kita tukar kaki. Tukar kaki. Lepas tu naik balik. Naik balik.
Betul ke cikgu saya buat? Betul. Mungkin Mira nak buat sekali lagi, Okey. silakan. Lagi sekali saya Ya, cuba. silakan. Okey, 1, 2, 3. Okey. Selari. Selari tak cikgu? Tapi kaki belakang ni mesti diluruskan sedikit. Oh, macam tu? Yes. Nampak tu, okey, cikgu. Nampak. Okey, maintain. Okey. Okey, lanjut ni kita boleh bertahan. Mungkin kita buat 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, up. Okey, kita tukar pula. Kaki kiri pula ke depan. Okey, Kaki turun. kiri ke depan macam ni. Okey, kaki belakang tu diluruskan sikit, badan tegak. Okey, Okey. pastikan lutut dan di ujung ibu jari itu selari. Macam ni. Okey. Okey. Okey, kita kira 1, 2, 3, 4, 5. Okey, stand up. Okey. Okey. Kita buat 10 kali ataupun 3 kali pun rasa kaki kita pun macam Ya. Wow, dah terus penat lah. macam burn dah kaki saya. Ya, baru dua kali. Belum buat 2 set lagi. betul. Okey, now kita pergi ikut arahan tadi. Okey, arahan tadi kata berapa tadi? Berapa tadi? 160. 160. Jadi Okey, saya kita kena laraskan. Kita laraskan kompas tadi ke 160. Baik. Dia ke sana, cikgu. Ya, so maksudnya Mira kena bawa badan Mira untuk pusing ke arah 160. Okey, ke sana ya. Pusing. Pusing badan tu kena. Saya kena macam ni lah, ikut. Ya, mana arah utara tadi? Okey, pusing okey. lagi. Okey. Saya ke sana? Boleh. Okey, saya tumpang lalu, cikgu. Sila, ada bangunan kat situ. Okey. So kalau ikutkan bearing 160 ni tadi, Mira akan jumpa checkpoint yang kedua sini. Nombor kod dia adalah 145. 145. So di 145 ni tadi Mira kena buat benda yang sama juga kat kawalan tadi. Minah pun boleh, cikgu. Mira pun boleh lah kan. So Mira kena ambil kat kawalan ni tadi. Tadi kita menggunakan penebuk. Tapi kali ini kita menggunakan warna. Kerana penebuk tiada. Kerana penebuk tiada ataupun mungkin dekat sekolah ataupun kalau kata kita nak buat di luar nanti, tak semua orang boleh dapatkan penebuk ni sebab Betul. benda ni mungkin limited. Betul. So kita gunakan apa yang ada, kita gunakan pewarna. So maknanya di checkpoint kedua tu Mira boleh pangkahkan dia. Okey, saya pangkahkan di checkpoint kedua ya. Ya, pangkahkan. Okey. Sudah. Begini. Begitu, betul. Jadinya kalau kata ada 7 checkpoint, Mira perlu buat ke semua aktiviti tersebut sama. Pergi ikut laras, pergi sampai sana, punch, mungkin buat aktiviti, sampailah ke garisan penamat sekarang ni. Di sini pun nanti akan ada aktiviti lah. Apa yang kena buat seterusnya. Ya, betul. Di setiap checkpoint akan ada aktiviti. Bergantung pada ikut kita lah. Kalau kata kita nak buat aktiviti, kita buat aktiviti. Kalau kata kita tak nak buat aktiviti, kita tak payahlah buat aktiviti. Mungkin kita hanya mengejar masa ataupun pergi ke checkpoint-checkpoint yang telah kita tetapkan. Okey, baik. Faham. Mungkin dekat checkpoint ni dia kata, cikgu, kita kena berhenti berehat kot. Okey. Dekat checkpoint ni kan. Ya. Okey, saya rasa saya pun dah faham dan mereka di rumah pun dah faham cara penggunaan kompas dan juga cara membaca bearing. Betul. Jadi kita berhenti berehat sebab lepas ni ada lagi aktiviti yang lain pula. Ya. Nak tahu apa? Jangan ke mana-mana, hanya di Mahir. Baik, kembali kita di Mahir. Sedar tak sedar dah berada di segmen terakhir, cikgu. Okey, kepada mereka yang baru tengok, jangan risau. Boleh tengok siaran ulangan ataupun boleh sahaja tengok kami di laman YouTube rasmi NTV7 Official Malaysia. Baik, cikgu, kita tadi buat aktiviti, tangan kita dah sentuh pelbagai benda. Jadi kita kena sanitize lah tangan kita menggunakan gel pembasmi kuman. Cikgu, silakan. Okey. Okey. Dan saya pula.
Di mana saja kita berada, ingatlah untuk sentiasa menjaga kebersihan kerana kita di dalam norma baharu. Baik cikgu, mungkin ada sedikit rumusan dari cikgu untuk topik yang kita sama-sama pelajari hari ini. Okey, untuk segmen orienteering ni sebenarnya kebaikan dia adalah orienteering pandu arah ni adalah untuk sukan untuk semua. Jadi bila dah kata semua sukan untuk semua ni, tak kiralah dia tua ke, dia muda ke, kanak-kanak ke ataupun remaja, semua boleh menyertai tanpa beza lah. Dan dari segi dalam peningkatan aktiviti fizikal pun ataupun dari segi kesihatan kita pun ianya cukup digalakkan lah. Sebab kita bergerak ke kanan, ke kiri, mungkin ke depan, ke belakang mengikut jarak-jarak, mungkin jarak dia agak jauh. Dan dapat meningkatkan kecergasan mental dan daya tumpuan kita. Selain itu, ianya agak mencabar dan agak menyeronokkan sekiranya disertai oleh ramai orang. Betul. Ataupun bersama keluarga. Dan kita juga kalau boleh pandu arah ni kalau kata boleh dijadikan satu sukan yang popular di kalangan kita. Betul. Macam cikgu katalah, kerana aktiviti pandu arah ni merupakan aktiviti yang umum. Ya, boleh disertai oleh sesiapa sahaja, tak mengira jantina, tak mengira usia kan cikgu? Ya, Bukan betul. sahaja murid-murid lah maksudnya. Memang betul. Baik, itulah dia perkongsian dari cikgu. Terima kasih banyak-banyak cikgu atas segala ilmu dan juga tips yang cikgu ajarkan kepada kami. Okey. Barulah saya tahu cara penggunaan kompas yang sebenarnya. Bukan pegang macam ni, tapi letakkan mendata di atas tangan kita. Ya, betul. Okey, kepada mereka di rumah juga terima kasih kerana sudi menonton Mahir sehingga ke akhirnya. Jangan lupa untuk tengok esok. Nak tahu siapakah cikgu kita, apa pula mata pelajaran kita. Nak tahu? Jangan lupa untuk saksikan Mahir esok hanya di jam 2 petang. Bye. Assalamualaikum. Bye cikgu. Bye. Didik TV KPM